virus corona ni atau coronavirus sekarang dilabelkan sebagai nCoV 2019 ya. Okey. Dua kes baru 2019 novel coronavirus dilaporkan ke Crisis Preparedness dan Response Center CPRC Kebangsaan pada 3 Februari 2020. Malaysia's COVID-19 infections have surged to more than 1,000. Nearly two-thirds of all of those cases are linked to that Islamic gathering that took place in Kuala Lumpur earlier this month that attracted 16,000 participants. Pada pertengahan Disember 2019, dunia telah digemparkan dengan penemuan virus baru yang diberi nama sebagai coronavirus di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Ia telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. We had experience in managing similar outbreaks in the past, such as the SARS or MERS-CoV, but COVID-19 is a whole new game. Virus ini boleh meragut nyawa sesiapa sahaja tanpa mengira umur. Sehingga kini, masih belum ada vaksin yang boleh merawat virus ini sepenuhnya. Di sebalik kerisauan daripada seluruh negara mengenai pandemik ini, ada yang terkesan akibat virus ini hinggakan mengubah kehidupan mereka. Pasangan suami isteri yang telah mendirikan rumah tangga selama 51 tahun disahkan positif COVID-19. Mereka ditempatkan di dalam bilik yang sama di hospital pakar dan diberikan bantuan alat pernafasan apabila doktor menunjukkan oksigen berada pada tahap yang rendah dan akhirnya meninggal dunia selang 6 minit. Seorang wanita meninggal dunia akibat COVID-19. Beliau dipercayai positif COVID-19 dan meninggal dunia selepas beberapa hari melahirkan anaknya. Lebih menyayat hati lagi, beliau tidak sempat melihat malah memegang anaknya sendiri. Alat bantuan pernafasan sudah pun diberikan, namun keadaan beliau semakin kritikal dan doktor terpaksa mematikan alat tersebut. Ujian selepas ujian, seorang isteri terus diduga apabila suaminya seorang inspektor telah pergi menghadap Ilahi akibat COVID-19. Tidak cukup dengan itu, bapanya pula turut dimasukkan ke hospital akibat virus tersebut. Walaupun beliau pernah kehilangan seorang anak lelaki ketika lahir, suaminya dan kini bapanya pula sedang dirawat. Ujian yang hebat ini seringkali tidak mematahkan semangat beliau, malah menjadikan beliau semakin kuat dan tabah. Dan satu pelaporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 19 kes. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Di sebalik masalah yang dihadapi ini, terdapat banyak hikmah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, supaya kita terus berfikir dan renung sejenak. Hikmah yang paling ketara adalah pada bulan Ramadan.
solat jemaah boleh dilakukan bersama keluarga. Tadarus Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Masak sendiri ataupun home cooking. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP juga memberi hikmah yang besar ketika Hari Raya Aidilfitri. Antaranya dapat merapatkan lagi hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Dengan raya, kering. Wih, siasa raya dekat dah. Tak sabarnya. Hari raya tu Nina nak makan tu. Pak rendang mok. Lepas tu petang tu Nina nak pergi rumah tu. Uish, best ni. Awak tinggal di mana? Di dalam tak tahu. Oh, di dalam. Assalamualaikum, Iman. Dah aku tak nak cerita dengan kau. Dah datang aku jam. Bisa dah lagi dah. Bisa aku nak balik ada spa. Jom nak kejap. Main tunggu aku. Petang, bisa kau datang aku. Nak tak? Oh, okey. Jumpa esok petang. Datang aku. Tahu alamat kan? Hello, Ma. Esok raya. Wow! Dah sabarnya nak jumpa Mama. Saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi. Meskipun kita sedang berada di fasa PKP yang kelima, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, namun perjalanan menutas negeri untuk pulang beraya ke kampung adalah tidak dibenarkan semasa cuti perayaan Aidilfitri pada tahun ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang merupakan Menteri Kanan Keselamatan menekankan bahawa aktiviti ziarah hanya dibenarkan pada hari raya pertama sahaja. Hal ini ternyata memberi kesan yang amat ketara kepada seluruh rakyat Malaysia. Ni apa ni? Tak lama kita ni yang tunggu. Tak tahu. Aduh. Ni balik raya. Kau selamatlah. Akaklah kau, Mama. Mana ada akak? Hello, Ma. Adik dok lepas nak raya lah, Ma, tahun ni, Ma. Dah habis nak bagi balik, Ma. Hari seorang di sini. Sedih pula dengan berita tu, Ma. Tak apalah, Ma. Kita jumpa yang kali lah. Okeylah, Ma. Pergilah. Hai. Assalamualaikum, Ibu. Hai. Salam. Rindunya ibu dekat Angah. Angah sihat? Alhamdulillah, Bu. Angah sihat je. Ibu sihat? Alhamdulillah sihat juga. Angah, dah nak raya ni. Angah okey tak tu raya kat sana sorang-sorang? Angah rindu, Ibu. Angah nak raya ramai-ramai macam selalu. Alah Angah, janganlah sedih-sedih. Nanti dah boleh rentas negeri nanti. Angah balik rumah tau. Ibu sentiasa tunggu Angah. Ibu. Selamat Hari Raya, Ibu. Maaf Zahir dan Batin, Assalamualaikum. Salam. Mana boleh salam? Kita kan sekarang tengah putuskan rangkaian COVID-19. Sorry, lupa lah pula.
Tak siapa nak reply lagi ke? Ui, serius tak su. Juga orang bagi aku duit raya. Terima kasih Pak Su. Weh, hari ni kan raya. Kau tak call ke mak su kau kat kampung tu? Tu kan tiap tahun kau raya kat rumah mak su kau. Tadi aku dah cuba dah call mak su aku. Tapi mak su aku tak angkat. Mungkin dia busy kot pagi raya uruskan daripada aku yang lain. Tak apa, aku terekod sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mak Su. Seraya Mak Su. Sorry tau, Alun tak boleh raya tahun ni. Alun rindu sangat dengan Mak Su. Alun betul-betul minta maaf. Alun mesti banyak buat salah dengan Mak Su kan. Alun minta maaf tau. Alun tak ada salah apa-apa pun dengan Mak Su. Mak Su pun sayang Alun sangat-sangat. PKPB yang akan berakhir pada 9 Jun 2020 akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP yang akan bermula pada 10 Jun 2020 hinggalah 31 Ogos 2020. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP berkuat kuasa, sebarang perjalanan merentas negeri akan dibenarkan. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri ini merupakan suatu berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia yang terkandas disebabkan PKP dan ingin pulang beraya ke kampung. Oh, boleh raya dah kau? Alhamdulillah. Weh dah telefon mak. Nak bagi raya tahun ni. Boleh juga hari ni. Serius tau? Kena semua barang ni. Pertamanya patuhi SOP kerana SOP tetap ada di bawah PKPP ini. Kerana setiap peraturan telah pun diwartakan. Semalam dan hari ini bermulalah peraturan-peraturan baru di bawah PKPP. Dan apabila singgah di RNR, penggunaan tandas, Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa, setiap yang menggelar pelajar akan bangun di awal pagi untuk bersiap dan pergi ke sekolah ataupun universiti. Namun sekarang, pelajar akan bangun dan bersedia untuk kelas secara atas talian. Jika sebelum ini, ramai akan berkunjung ke pusat membeli belah, duduk rapat-rapat tanpa perlu ada penjarakan sosial serta sesak dengan ramai orang, tapi sekarang, kita perlu mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan, kita boleh mengadakan kenduri kahwin dengan meriah tanpa perlu membataskan bilangan tetamu. Namun sekarang, pasangan yang ingin berkahwin akan melalui proses akad nikah
secara atas talian yang hanya melibatkan beberapa individu tertentu sahaja. Sebelum ini, pemakaian pelitup muka di tempat umum tidak begitu penting. Namun, setelah kes COVID-19 semakin meningkat, pemakaian pelitup muka ketika di tempat umum adalah perlu. Semenjak kerajaan tidak membenarkan aktiviti rentas negeri, jalan raya yang biasanya dipenuhi kereta menjadi lengang tanpa kenderaan. Kekal Selamat duduk rumah Kita jaga kita. hapuskan COVID-19. Terima kasih petugas barisan hadapan amalkan kebersihan kerap mencuci tangan pakai pelitup muka. Penjarakan sosial. patuhi arahan kerajaan. Kita Mesti senang